أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan kehidupan yang baik, dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Keanggunanmu ya Rasulullah, iaitu satu kitab berkaitan dengan himpunan hadis-hadis daripada Imam At-Tirmizi yang ditahqiq dan juga disyarahkan oleh Muhammad Masnur Hamzah. Buku ataupun kitab ini menyusun ataupun mengumpulkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, semua yang melibatkan diri Nabi SAW, apa yang terkandung pada fizikal Nabi, tubuh badan Nabi, kehidupan Nabi, dan juga cara Nabi, macam mana cara Nabi ketawa, cara Nabi bergurau. Jadi ini semua dihimpunkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Jadi amat baik kepada pencinta Nabi SAW di luar sana, tuan-tuan yang menyaksikan video ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu semua yang Nabi lakukan, itu yang Nabi lakukan berdasarkan hadis-hadis yang digarap dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, mudah-mudahan kita dapat amal bersama tanda sayang dan juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik, dan untuk kali ini kita masuk kepada bab yang kelima, iaitu bab ma jaa fi syaibi Rasulillah SAW, iaitu bab yang datang dalam menyatakan uban Rasulullah SAW. Jadi bagi yang ada kitab boleh rujuk pada muka surat 48 ya, 48. Bagi yang tak ada masalah, tuan-tuan boleh dengar perbahasan yang kita akan uraikan pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe video ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati anda semua, insya-Allah. Ya. Hadis yang ke-37. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal lam yablugh zalik, innama kana syai'a aw syaiba fi sudghayh, walakin Abu Bakr radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan ubannya? Ini ditanya oleh Qatadah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, baginda tidak sampai melakukannya, meski sudah ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Namun begitu, Abu Bakar pernah mewarnakan ubannya dengan hinna dan khatam. Hinna dan khatam ni maksudnya sejenis tanaman rumput sebagai pewarna rambut, menjadikan rambut kemerah-merahan. Ini tuan-tuan biasa tengoklah. Kan kalau kita di Malaysia ni mungkin jarang. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan pernah pergi umrah, haji, tengok di Mekah, kan ada janggut, ada warna oranye, kekuning-kuningan, ada yang oranye kemerah-merahan. Jadi dia menggunakan hinna dan khatam ini. Jadi ini hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i. Jadi Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas selaku setiausaha sulit Nabi SAW. Dan Anas bin Malik ni orang yang begitu rapat dengan Nabi SAW. Jadi kebanyakan kehidupan Nabi, ramai sahabat-sahabat rujuk kepada Anas bin Malik. Sebab itulah banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni. Keterangan ianya dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Abu Daud, daripada Hammam yang bersumber daripada Qatadah. Baik, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi tak sampai mewarnakan rambut dengan henna apa semua. Satu hadis yang kita tengok pula hadis yang lain. Hadis yang ke-38. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ran illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna begitu teliti sekali sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik ini. Perhatikan dalam rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 14 helai uban yang ada tumbuh di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ishaq bin Mansur dan juga Yahya bin Musa daripada Abdul Razak daripada Sabit yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-39, Jabir bin Samurah berkata mengenai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yaddahin ru'iya minhu syai'un. Apabila Nabi SAW memakai minyak di rambutnya, ubannya tidak kelihatan. Apabila baginda Nabi SAW tidak meletakkan minyak di rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i. Bermakna Nabi, kita pun tahu Nabi suka meminyakkan rambut ni, sebab Nabi ni rambut panjang kan, tak macam saya rambut pendek-pendek kan. Nabi dia rambut panjang, yang kita dah bahaskan pada kesempatan yang lalu bagaimana rambut Nabi SAW. Maka Nabi suka minyakkan rambut. Jadi minyakkan rambut ini sunnah Nabi SAW. Jadi kalau Nabi minyakkan rambut, maka tak terlihat sangat ubannya kerana mungkin sedikit gitu. Tapi kalau tak diminyak, maka nampaklah selai dua rambut uban di kepala Nabi SAW. Ini hadis bertaraf hasan, dilaporkan oleh Muhammad bin Musanna daripada Abu Daud At-Tayalisi daripada Syu'bah yang bersumber daripada Simak bin Harb. Baik, hadis yang ke-40, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa min 20 sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, uban Rasulullah SAW hanya lebih kurang 20 helai rambut putih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Jadi yang nak katakan anak Sayyidina Umar ni pun perhati juga kan, teliti rambut Nabi. Oh, ada kurang lebih dalam 20 helai. Ingat, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Umar bin Al-Walid bin Al-Qindi Al-Kufi daripada Yahya bin Adam, daripada Syarik, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi yang bersumber daripada Abdullah bin Ibnu Umar. Jadi Nabi tak cabut ubannya kan. Nabi tak mencabut uban. Kalau selai dua, mungkinlah kita rasa malu kalau ada uban. Mungkin ada setengah orang begitu kot. Dia rasa ada uban tu menampakkan tua, menampakkan dia lemah, menampakkan dah berusia, jiwa mudanya hilang. Macam-macam lah persepsi masyarakat apa semua. Jadi sedangkan Nabi sendiri pun tak ada ya nak mencabut uban kan. Jadi kita pun samalah. Jadi ini contoh. Kalau setakat ada 20 helai aja, mungkin dia suruh Anas cabutkan uban kan. Jadi setakat hari ni belum jumpa lagi Nabi menyuruh orang mencabut uban dia, tak ada. Ya. Baik, hadis yang ke-41, Abdullah bin Abbas melaporkan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Qala shayyabatni hurun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kamu sudah beruban. Ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ni merangkap sahabat Nabi yang agung dan juga merupakan pak mertua Nabi, ya, sebab Nabi menikah dengan anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, kamu sudah beruban. Rasulullah SAW berkata pula, ubanku ini disebabkan surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Kenapa dengan surah-surah tadi ni? Surah-surah ini menjelaskan keadaan orang-orang yang bahagia dan sengsara di akhirat dan menceritakan keadaan hari kiamat. Hal ini membuatkan Nabi SAW merisaukan perihal umatnya
Baginda begitu mencintai umatnya. Baginda berharap umatnya tidak merasakan azab seperti mana umat-umat sebelumnya. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abu Quraib Muhammad Al-A'la, daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Syaiban, daripada Abu Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini antara sebab mungkin yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Macam kita tak baca surah-surah ni pun beruban juga kan. Ada orang tak baca Quran pun langsung, tapi beruban juga, banyak benda mikir apa semua. Tapi Nabi SAW memikirkan umatnya. Jadi Nabi sampai menunjukkan surah khusus di dalam Al-Quran yang banyak-banyak surah 114 ni. Ini 4 surah Nabi selalu baca, Nabi selalu duk mikirkan kalam Tuhan berkaitan dengan umatnya. Surah Al-Waqi'ah, surah Hud, surah Al-Mursalat, An-Naba dan juga At-Takwir, ada 5 surah ni. Jadi ini surah banyak menceritakan berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Mereka yang mungkin beramal dapat bahagia, tapi mereka yang membuat celaka, maka kecelakaan juga bagi mereka di akhirat nanti. Jadi sebagai Nabi yang mempunyai umat teramai, maka sudah pasti Nabi SAW merisaukan hal dan juga perihal umatnya. Baik, hadis ke-42. Abu Juhaifah melaporkan, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, naraka qad shibta." Qal, "Qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Wahai Rasulullah, kami melihat dirimu sudah beruban. Rasulullah SAW berkata, ubanku ini disebabkan oleh surah Hud yang sama jenis dengannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi' daripada Muhammad bin Bashar, daripada Ali bin Saleh, daripada Abu Ishaq yang bersumber daripada Abu Juhaifah. Surah yang temanya sama dengan surah Hud seperti dalam hadis yang sebelum inilah. Maksudnya tema itu sama. Tema menceritakan tentang azab, tema menceritakan tentang bahagia dunia, bahagia akhirat, dan azab api neraka pada hari kiamat. Jadi inilah tema pada surah Hud yang ada juga pada surah-surah ataupun hadis sebelum ini, iaitulah surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan juga At-Takwir. Hadis yang ke-43, Abu Rimsah At-Taimi berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li, qala fa urituhu fa qultu lamma ra'aytuhu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sauban akhdaran wa lahu sya'run wa qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar." Aku pergi menemui Nabi SAW, kata Abu Rimsah At-Taimi, bersama seorang anakku. Aku menunjukkan Rasulullah SAW kepada anakku. Ketika aku melihat baginda, maka aku berkata kepada anakku, ini adalah Nabi Allah. Selawat dan salam ke atasnya. Baginda memakai 2 helai pakaian berwarna hijau. Rambutnya sudah beruban dan ubannya berwarna kemerahan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan An-Nasa'i. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ali bin Hujur daripada Syu'aib bin Safwan, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Iyad Laqith Al-Ijli, daripada Abu Rimsah At-Taimi. Bermakna ini satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi juga pernah mewarnakan rambutnya dengan mungkin henna yang sama yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq, iaitu nampak merah ataupun nampak oranye begitu kan. Jadi tak ada masalah kalau begitu. Nabi pun memakai, kita pun boleh memakainya, ya. Jadi ini hadis yang ke-43 menunjukkan kepada kita bahawa Nabi ada mewarnakan rambutnya. Hadis yang ke-44, Simak bin Harb merekodkan pertanyaan seseorang daripada Jabir bin Samurah, "Akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun?" Qala, "Lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqin ra'sih aw fi mafriqih iza dahana warahunna duh." Adakah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai uban? Ditanya Simak bin Harb daripada satu pertanyaan daripada Jabir bin Samurah. Adakah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai uban? Jabir menjawab, di kepala Nabi SAW tidak ada uban, kecuali beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup minyak apabila Nabi
sallallahu alaihi wasallam memakai minyak di rambutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Mani' daripada Suraij bin Nu'man daripada Hammad bin Salamah yang bersumber daripada Simak bin Harb. Mana sama juga bahawa Jabir menyatakan bahawa dia tak apa nampak sangat. Dia kalau uban kan kadang orang mungkin nampak ketara, tapi Nabi mungkin jenis yang tak apa nampak sangat ubannya, khususnya apabila Nabi memakai minyak di rambut. Jadi ada nampak sikit lah, nampak tak nampak itu kalau orang teliti betul-betul mungkin nampak, tapi kalau orang tak teliti mungkin nampak hitam ikal gitu kan rambut Nabi SAW. Baik, itulah dia beberapa hadis berkaitan dengan uban di kepala Nabi SAW. Dan apa yang boleh kita dapat daripada hadis-hadis yang kita baca sebelum ini ialah Nabi ada mewarnakan rambutnya dengan uban. Jadi nampak kemerahan ataupun keorangan begitu uban Nabi. Dan Nabi ubannya tak banyak lah kan, nampak gaya macam beberapa helai sahaja kan. Paling banyak apa tadi 20 helai daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini ya. Mungkin kalau kita rujuk pada hadis-hadis yang lain, ada juga kita jumpa berkaitan dengan uban Nabi SAW ya. Baik, jadi kepada anda yang beruban, jangan rasa down kan. Ada orang mungkin rasa down, rasa Allah nak mati dah aku ni, apa dah heran kan. Uban ni tanda baik seseorang ya. Jadi kalau Nabi pun tak mencabut uban yang ada tumbuh di kepala baginda, so kita kalau ada uban tak ada rasa macam dah lemah, tak ada motivasi diri, rasa diri dah tua, tak lama lagi nak mati apa semua, maka itu semua tak ada kaitan kan. Tak ada kaitan lah tanda nak mati ke apa semua. Hanya sebenarnya mungkin kerana kita punya usia dah makin tua. Jadi bila ada uban itu sebagai satu peringatan kepada diri kita, kau tu bukan muda lagi dah kan. Beringatlah bahawa kubur makin dekat, begitulah ya. Bahawa kehidupan dunia bakal ditinggalkan. Usia muda sudah berlalu, maka banyakkan beramal, banyakkan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ending ataupun pengakhiran cerita kehidupan kita diakhirkan dengan happy ending kan, ataupun diakhirkan dengan cerita kebaikan lah. Kita mati dalam keadaan iman pada Allah dan bertakwa kepadanya, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.